Salam sejahtera dan salam generasi berilmu. Maitili Christina nama diberi, pelajar tingkatan 5 dari SMK Sungai Besar. Dalam video ini, saya ingin kongsikan sebuah novel yang berjudul Penghujung Kasih. Buku ini merupakan hasil karya oleh penulis lelaki yang bernama Embo Muhammad dan mengandungi 302 muka surat dengan 20 bab di dalamnya. Jadi, apa yang kita tunggukan lagi? Ayo kita dengarkan. Buku yang berjudul Penghujung Kasih ini mengisahkan mengenai seorang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Megat Panci Alam iaitu Siti Marwah, ibunya Siti Aisyah, abangnya Sofar dan ayahnya Abdul Syukur iaitu seorang nahunda nelayan laut yang hilang di laut sejak 30 tahun yang lalu. Menurut cerita kawan-kawannya yang turun ke laut pada hari terbabit, botnya dipukul ribut taufan yang kuat sewaktu bersiap siaga hendak pulang ke pangkal rumah pada 11 petang. Botnya pecah berkecai kerana terlanggar batu karang selepas dipukul ribut kencang. Kepala Pak Syukur dikatakan luka parah. Malangnya, kawan-kawannya tidak dapat menghulurkan sebarang pertolongan kepada Pak Syukur kerana bot mereka juga mengalami kebocoran yang teruk dan berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing terlebih dahulu. Berita mengenai bot Pak Syukur yang pecah dan karam telah disiarkan secara besar-besaran dalam media massa, tetapi sehingga ke hari ini belum ada sebarang pertemuan dan kisahnya hilang begitu sahaja. Ketika itu, Siti Marwah masih kecil lagi manakala Sofa baru menduduki tahun pertama di sekolah rendahnya. Mereka masih belum mengerti apa-apa lagi ketika itu. Sejak ayahnya hilang, ibunya terpaksa mengambil peranan sebagai kedua-dua ibu bapa dalam membesarkan anak-anaknya. Kini Siti Aisyah tidak lagi bersusah payah bekerja siang malam demi sesuap nasi kerana anak-anaknya sudah mempunyai kerjaya masing-masing setelah berjaya menamatkan pengajian mereka dari Universiti Malaya. Pada setiap pagi sebelum masuk ke kelas sebagai seorang guru, Siti Marwah akan membeli senaskah akhbar harian kegemarannya di sebuah gerai di hadapan sekolahnya. Setiap kali ke situ, dia bersua dengan seorang pengemis lelaki warga emas yang sentiasa menunggu di sebelah gerai tersebut dengan menghulurkan tangan meminta wang. Tanpa mengira masa lagi, Cikgu Siti terus menghulurkan wang ringgit kepadanya. Setiap kali dia memandang muka pengemis itu, hatinya berasa begitu sedih sehingga mengalirkan air mata. Dia terasa pengemis itu seolah-olah mempunyai pertarian darah dengannya. Pelik bukan? Adakah pengemis itu merupakan ayah yang telah hilang selama 30 tahun yang lalu? Jawapannya ialah ya. Novel ini mengisahkan jalan cerita mengenai penemuan antara Pak Syukur dengan keluarga tercintanya. Selain itu, novel ini turut mengisahkan mengenai rintangan dan pelbagai cabaran yang berjaya ditempuhi oleh keluarga ini atas soal kecemburuan dan berkongsi kasih. Lontaran peristiwa yang terakhir, novel ini diakhiri dengan suatu peristiwa yang tidak disangka-sangkakan iaitu kematian kedua-dua ibu bapa Siti Warha dan Sofa akibat serangan jantung. Selain daripada peristiwa yang menyedihkan ini, kedua-dua adik-beradik ini membuat keputusan untuk mendirikan rumah tangga dengan pasangan pilihan masing-masing. Ingin saya katakan bahawa novel ini mempunyai ciri-ciri menarik yang terkandung di dalamnya seperti kata-kata nasihat dan pedoman daripada seorang ayah. Pada muka surat ke-65 dalam novel ini, penulis memberi kata-kata nasihat kepada masyarakat agar sentiasa menghormati ibu bapa yang telah berjasa demi kita sejak kecil lagi. Jagalah hati kedua-dua orang tuamu semasa dia masih hidup kerana jasa-jasanya terhadapmu amatlah besar sekali. Cuma terdapat sedikit kekurangan yang saya dapati dalam novel ini iaitu adanya kesalahan ejaan di sesetengah muka surat dan kata-kata manis yang digunakan oleh pasangan suami isteri yang agak kurang sesuai untuk dibaca oleh remaja bawah 15 tahun. Nampaknya video ini telah sampai di penghujungnya, maka izinkan saya menyampaikan penutup bicara. Daun selasih permainan budak, bunga melo berbau wangi, bertaut kasih, bercerai tidak, panjang umur kita berjumpa lagi. Sekian daripada saya, terima kasih.